Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah. Okay, baik. Okay. Right, okay. So Alhamdulillah, selamat datang diucapkan kepada semua yang sedang menonton live kita pada hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar yang hadir pada live kita pada hari ini. Okay, jadi Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada live kita pada hari ini, insya-Allah. Saya baca dulu. So, tanpa membuang masa, tanpa membuang masa, insya-Allah salam Ramadan saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum tu tuan-tuan dan puan, terima kasih juga diucapkan kepada semua yang join live kita pada pagi ini. Yang join live kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk kongsikan live kita pada hari ini kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah, kepada grup-grup FB, dan mudah-mudahan lebih ramai lagi orang yang akan mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa, saya menjemput pengarah kita iaitu Ustaz Hazim bin Muhammad Noor untuk memberikan sedikit ucapan kepada tuan-tuan dan puan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kasih kepada Ustazah Hazwani yang menjadi wakil kepada kita pada hari ini untuk memoderatkan kita punya, mengacarakan majlis kita pada pagi ini, Alhamdulillah. So dan yang dilalukan juga Ustazah Asma Harun ke dalam kita punya page Solusi Pandai Ngaji untuk pada program pada hari ini. Alhamdulillah. Baik. So suara dengar InsyaAllah. So untuk penerangan sedikit ni, Alhamdulillah, kita dah sebelum ni memang kita buat kelas mengaji pun daripada sebelum ini, bermula pada tahun 2014. Asalnya mengaji untuk kanak-kanak, tetapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah dan untuk pengetahuan juga Ustazah Asma Harun, asalnya memang kanak-kanak tetapi punya ramai yang dewasa yang belajar ngaji. Jadi Alhamdulillah, sejak daripada tahun 2014 lagi kita dah mengajar dewasa mengajilah, secara mengaji yang umur kebanyakannya 40 ke atas, kebanyakannya umur 40 ke atas. Jadi Alhamdulillah, dan kita sebar luaslah, dan akhirnya kita pernah sebelum COVID-19 kita punya student semasa majoriti dewasa, kita ada student sehingga 700 hingga ke 800 student semasa, Alhamdulillah. Dan kita melebarkan lagi dengan bawa ke korporat dan sebagainya. So untuk kali ni Alhamdulillah, disebabkan asbab COVID-19 juga, so kita dah beralih kepada medium online lah, Alhamdulillah. Baik. So tuan-tuan dan puan, so apa yang kita dah buat untuk kelas mengaji ni, kita ada program untuk kelas mengaji one to one secara individu. Sebab COVID-19 juga, disebabkan orang tak boleh datang center dan sebagainya, so kita buat secara online, secara one to one, dan juga kelas secara beramai-ramai, iaitu kelas untuk dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi insya-Allah kita doakan juga, kita mohon doa juga daripada Ustazah Asma Harun juga dan semua sahabat-sahabat kita dalam ni untuk mendoakan kami juga diberikan kekuatan untuk menggerakkan program-program mengaji ini di seluruh Malaysia, insya-Allah. Tapi Alhamdulillah, sebab COVID-19 kita dah ada kita punya student, kita ada follow-follow kita daripada Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand dan semua lah.
Okey, alhamdulillah. So maka sekadar itu sahaja, wallahu alam, sedikit pengenalan daripada saya Ustaz Hazim, Ustaz Sopan, anda solusi pandai ngaji. Kenalah tu untuk orang dewasa tu. Okey, jadi so tuan-tuan dan puan jangan lupa share dulu, ajak sahabat-sahabat kita. Rugi tak datang program pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi sekadar saja, wallahu alam, serahkan kepada Ustaz Hazwan. Terima kasih. Baik, jadi Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada pengarah kita Ustaz Azim atas ucapan sebentar tadi. Okey, jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okey, untuk topik yang kita akan kupas pada pagi yang penuh barakah ini adalah iaitu apa khabar Quranmu? Masya-Allah. Okey, insya-Allah topik ini tuan-tuan dan puan akan dikupas oleh Ustazah Asma Harun. Masya-Allah, iaitu ustazah yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua, betul? Saya yakin yang tengok live ni semua nak dengar perkongsian apakah perkongsian yang Ustazah Asma nak share, iaitu berkaitan apa khabar Quranmu. Okey, jadi masya-Allah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Alhamdulillah sihat Ustazah. Okey, baik, jadi Alhamdulillah, sebelum kita teruskan, dan tanpa membuang masa, jom sama-sama dan saya menjemput Ustazah Asma Harun untuk memulakan majlis kita pada pagi ini. InsyaAllah, dipersilakan Ustazah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian kita rafakkan, kita tujukan, kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan agung yang mulia, junjungan yang kita kasihi, yang kita rindui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ahli keluarga baginda serta para sahabat. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan juga kita semua. Alhamdulillah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kita pada hari ini, iaitu Sopan. Sangat tagline dia terus mewakili akronim. Akronim daripada satu pertubuhan, satu aktiviti, satu program di bawah Al-Quran. Maksud saya bukan yang macam ni. Biografi Al-Quran. Biografi. Itu nama-nama surah. Itu ni. Biografi. Kamu kena faham maksud biografi. Subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Sopan adalah penganjur majlis ilmu kita pada hari ini. Dia adalah akronim singkatan daripada solusi pandai ngaji. Jadi Sopan. Solusi pandai ngaji. Pandai, memang pandai. Lepas tu jadi sopan. Masya Allah. Sebab orang belajar mengaji kena ada adab, kena sopan. Guru pun kena sopan, pelajar pun, murid pun sopan. Dan kita adab yang paling tinggi yang perlu kita jaga adalah dengan Al-Quran. Siapa yang boleh beradab dengan Al-Quran, boleh jaga Al-Quran, subhanallah, maka sebenarnya dia sedang beradab dengan Allah. Sebab kita tahu Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kata-kata Allah. Jadi Al-Quran itu menjadi satu kayu ukur bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran, begitulah hubungan kita dengan Allah. Jika kita nak ukur keakraban kita dengan Allah, ukurlah keakraban kita dengan Al-Quran. Jika kita nak ukur keakraban kita dengan Rasulullah, ukurlah sejauh mana selawat kita kepada Rasulullah dan sejauh mana kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi tajuk yang begitu indah, iaitu apa khabar Quranmu. Marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Al-Quran, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terima kasih ya kepada pihak penganjur sekali lagi sopan. Saya nak mengalu-alukan juga Puan Moderator, Cik Puan Moderator Ustazah Nora Hazwani binti Adwan selaku moderator merangkap timbalan pengarah sopan, solusi pandai ngaji dan guru Al-Quran profesional sopan. Salah seorang gurulah Ustazah moderator tadi. Kemudian seterusnya Ustaz Muhammad Hazim bin Muhammad Noh yang telah mulakan lebih awal tadi sebagai ucapan aluan, iaitu pengarah dan pengetua solusi pandai ngaji sopan. Yang kedua, barisan tim pengurusan solusi pandai ngaji dan sahabat follower sopan, Istofaikumullah, sahabat Istofaikumullah. Jadi ada ramailah follower sopan kan, ada banyak ahli-ahli sopan. Seterusnya muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tahu ini adalah bulan Al-Quran. Itu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda. Ila akhir ayah. Dalam Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bulan yang Allah menurunkan Al-Quran. Adakah bulan lain Allah tidak turunkan Al-Quran? Nanti kita akan tengok penjelasannya. Kenapa disebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran? Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan kita tahu Al-Quran diturunkan sepanjang tahun selama 23 tahun. Tapi kenapa disebutkan khusus di dalam Al-Quran satu-satunya nama bulan? Nama bulan di dalam Al-Quran tak disebut. Bulan lain tak disebut. Bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, disebut peristiwa tapi tak disebut nama bulan. Satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Dan dikaitkan direct Ramadan dengan Al-Quran. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sempena bulan Ramadan, kita rebut peluang untuk belajar Al-Quran. Subhanallah. Macam ginilah kan, ada bulan-bulan tertentu kita tahu sampai masa nanti Raya Haji, itu kita fokus berkenaan dengan musim haji, ibadah haji dan juga ibadah korban. Pada bulan sekian-sekian, maksudnya ada setiap bulan, ada bulan Maulidur Rasul, kita fokus sekian-sekian. Bila masuk bulan Ramadan, disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Sab, bulan sabar. Syahrul Ramadan, Syahrul Sadaqah, adalah bulan memperbanyakkan sedekah. Syahrul Siyam, kan, bulan puasa dan sebagainya. Jadi kerana sinonimnya Ramadan dengan Al-Quran, jadi kepada siapa yang hadir sama pada saat ini, yang belum ada guru Al-Quran, yang belum ada grup Al-Quran, Masya Allah, saya bersyukur, sangat bersyukur, Alhamdulillah. Hikmah COVID-19, orang yang tak biasa online, belajar online. Orang yang tak biasa dengar ceramah, mula dengan ceramah. Orang yang tak pernah ada lah close group, itu ini tiba-tiba belajar, ada. Subhanallah, ada sesuatu yang Allah ingin berikan kita pendedahan yang baru. Kita tahu hari kiamat kelak bila terlalu banyak fitnah, dikatakan tempat yang paling selamat ada di dalam rumah. Maka bagaimana kita nak berada di dalam rumah namun kita kekal dalam keadaan belajar, menuntut ilmu, memperbaiki diri. Maka Allah berikan kita, datangkan satu ujian melalui wabak COVID-19. Yang mana daripada wabak ini kita berdiam di rumah, tetapi kita tidak berhenti untuk memperbaiki diri. Jadi bulan Ramadan, fokus baiki apa? Al-Quran. Jadi kepada siapa yang belum, Masya Allah, ada grup, belum ada guru, belum ada circle untuk belajar Al-Quran, maka saya juga ingin menyarankan sahabat-sahabat untuk menyertai sopan ni. Penganjur ini mengelaskan, menyediakan kelas, kalau dimaklumkan di sini, secara individu, RM 50 sahaja setiap bulan. Masya Allah. Tuan-puan, ini RM50 untuk satu bulan yuran untuk individu. Masya Allah, bagi saya ia sangatlah
ia sangat rendah tuan-puan sekalian. Itu pengalaman saya. Saya pernah buka kelas Al-Quran. Kita ada center, kita ada guru dan sebagainya. Hampir 80% nak personal. Kita ada sewa, kita ada kos banyak, nak personal. Bila ramai-ramai kita letak RM50. Bila personal kita letak RM350 masa tu. Lepas tu kita tanya, kenapa Ustazah mahal sangat? Seminggu ada berapa kali berjumpa depan-depan, guru datang, kemudian bayar gaji guru, kita perlu ramai pula guru. Seorang guru boleh pegang berapa orang saja. Akhirnya tak, bila kita terima walaupun mereka nak seorang, akhirnya banyak pelajar kita tanggung sepenuhnya, akhirnya kita kerja lain, cari rezeki lain untuk bayar guru sebab tak cukup dengan yuran. Dan mungkin kerana ia tidak memerlukan kos seperti itu hari ini sebab dibuat secara online. Guru pun berada di tempat masing-masing, tak ada kos-kos. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, dengan yuran serendah RM50 bagi 1 bulan, anda mendapat guru boleh belajar secara personal, itu satu yuran yang sangat rendah. Jadi mungkin nama sopan saya pun secara jujurnya baru kenal hari ini. Maka insya-Allah dia punya yuran pun sopan-sopan je, kan? Segan-segan, sopan-sopan. Jadi kita harap boleh kekalkan dengan yuran yang sopan ini. Mudah-mudahan lebih ramai orang boleh hadir dan membantu lebih ramai. Tuan-puan, jangan sekali-kali kita sebut, kenapa belajar Al-Quran nak kena bayar? Ini kan ilmu agama, ni tunggang agama, ayat macam tu kan. Aduh. Habis tu tuan-puan ni, yang komplain ni, tunggang apa? Tuan-puan yang komplain pasal yuran belajar ni, Masya Allah, komplain ni ikhlas ke nak belajar? Kalau ikhlas nak belajar Al-Quran, tak berkira dengan bayaran pengorbanan yang kita perlu buat. Itulah kadang-kadang orang kata yang mengajar ni tak ikhlas. Sebenarnya yang belajar tu ikhlas ke tidak? Kalau betul ikhlas, dia tidak berkira. Bahkan kalau dia tak mampu, dia mungkin hubungi, saya nak tapi saya tak mampu. Kalau benar dia ikhlas nak belajar dan dia tak mampu, Allah akan permudahkan. Dia akan dapat melalui jalan-jalan. Mungkin ada orang taja, mungkin sekian-sekian. Sebab ramai orang dia nak mempertikaikan sahaja. Allahu Akbar. Yang mengajar itu manusia. Modalnya adalah manusia yang mengajar. Perlukan ada survivor kehidupan. Yang mengajar, menyediakan semua tu adalah satu sistem, satu ni. Jadi mereka pun perlu survive dan sebagainya. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, jika kita berkira-kira dengan Al-Quran, berkira-kira dengan agama, berkira-kira dengan Allah, untuk kita melaburkan rezeki Allah kepada jalan Allah. Jangan terkejut jika subhanallah Allah juga berkira-kira dengan kita. Allahu Akbar. Cuma saya nak sebutkan RM50 tu sangat rendah bagi saya. Saya tak tahu yuran sebab saya tak pernah ikut online. Dan bagi mereka ada rezeki lebih dan berkemampuan yang ingin menaja sahabat lain mengaji juga boleh tekan link. Ada link yang disediakan tuan-puan sekalian. Mungkin ada yang kata, Ustazah saya nak taja 10 orang belajar. Jadi bukan Ustazah Asma lah. Ini bukan saya mewakili. Ini belum masuk ceramah. Subhanallah, saya nak mulakan dulu. Mungkin sebab ada orang boleh ikuti di awal, di hujung nanti tak boleh ikut kasi buat elan di hujung. Mungkin ada yang kata, Ustazah saya nak infak. Saya nak infak 50 kali 10 jadi 250. 5 kali 10 500. Ya 500. Saya nak taja 10 orang termasuk saya. Jadi setiap bulan saya nak bayar 500. Mudah-mudahan mungkin dengan ada orang lain yang belajar, saya dapat pahala yang mengalir sentiasa. Nak taja yuran orang lain. Jadi insya-Allah dengan itu sopan boleh memberi ruang kepada orang yang tidak mampu untuk belajar Al-Quran setiap bulan melalui infak kita. Saya kira ini idea yang sangat baik. Masya Allah, subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan pergi kepada kuliah yang kita Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Tajuk kita ialah apa khabar Quranmu, kelebihan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. InsyaAllah tadi tu saya mulakan dengan apa tuan-puan dan mati Allah sekalian? Tadi saya mulakan dengan mengucapkan kata pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin menyeru sahabat-sahabat semua supaya dalam apa jua yang kita lakukan, kita sentiasa memuji Allah.
Kalau kita cakap apa-apa, kalau kita lihat apa-apa, biasakan lidah kita dengan subhanallah. Kita tengok ya Allah, sentiasa biasakan lidah dengan menyebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah. Biasakan begitu. Kerana bila kita belajar contohnya mengkaji tentang penyakit-penyakit sihir, penyakit-penyakit ain dan sebagainya yang boleh menyebabkan kita sakit ataupun orang yang kita puji itu sakit, antara kerana tidak melibatkan nama-nama Allah. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita nak menuliskan sesuatu yang kita rasa akan menimbulkan mungkin menimbulkan penyakit hati manusia daripada hasil yang kita post, yang kita share, kita juga digalakkan untuk memulakan dengan zikir-zikir seperti itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau perhatikan, sebenarnya saya dah jadi kebiasaan. Kemudian ada seorang guru memberitahu saya, dia kata Ustazah kekalkan bila menulis, bila share, bila posting, mulakan dengan subhanallah. Kadang-kadang saya mulakan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kadang-kadang dalam saya mulakan kuliah dan sebagainya dengan zikir-zikir seumpama itu. Sebab itu juga diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita nampak sesuatu yang mengagumkan, kita sebut tabarakallah, kan, tabarakallah dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kerana apa-apa bentuk pujian ataupun kekaguman tidak disertakan dengan pujian kepada Allah, boleh masuknya jarum halus syaitan. Subhanallah, jarum halus syaitan. Jadi automatik apabila kita memulakan, kita mengulang-ulang kalimah-kalimah zikrullah ini, kita sebenarnya sedang mendidik diri kita. Apabila ada manusia yang memuji kita, sebenarnya pujian itu kita tidak layak terima langsung. Pujian itu sebenarnya adalah untuk Allah. Walaupun orang tu tak sebut nama Allah sekalipun. Kalau orang tu kata, ya Allah Ustazah banyaknya ilmu. Kan? Kalau kita lupa bahawasanya Allah ya alim. Kalau itu orang tu sebut ya Allah, kalau tak sebut Ustazah ilmu banyaknya, banyak sangat ilmu Ustazah. Kalau kita leka dan kita terlupa dengan jarum halus syaitan, lalu kita pun rasa bangga diri. Lalu kita rasa bahawasanya kitalah yang belajar sesusah, kitalah yang banyak membaca, kita banyak hafal, kita banyak study, akhirnya kita banyak ilmu. Dan ini termasuk na'udzubillah golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu hadis Nabi yang sahih. Antara golongan yang terawal akan dicampakkan ke dalam neraka, dia akan diheret, mukanya di bawah, diheret dan dicampakkan ke dalam neraka. Iaitu mereka yang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Lalu bila Allah tanya kepadanya, apa yang kamu lakukan ketika hidup kamu di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, ya Allah, aku belajar Al-Quran. Aku memahami Al-Quran, aku menghafal Al-Quran. Dan aku mengajarkan Al-Quran. Lalu Allah menjawab. Dia kata, aku lakukan itu kerana-Mu, ya Allah. Lalu dia menjawab. Lalu Allah menjawab. Allah mengatakan kepadanya, tidak. Kamu belajar Al-Quran. Kamu mengajar Al-Quran untuk digelar ahli Al-Quran. Untuk kamu digelar sebagai qari, sebagai hafiz dan sebagainya. Kamu lakukan untuk diri kamu. Lalu walaupun dia ahli Al-Quran saat hidupnya, lalu walaupun saat hidupnya dia digelar qari, hafiz, bacaan dia diperdengarkan, dia dihormati kerana ilmu Al-Qurannya. Namun ini antara golongan yang apabila tidak dijaga niatnya, apabila nikmat yang Allah bagi berupa kemasyhuran, kepandaian, keindahan suara dan sebagainya, bukan mengheretnya bukan membawa dia ke syurga, tetapi mengheretnya ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Tuan-puan dirahmati Allah sekalian, kita betulkan niat belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, nak cari redha Allah, nak perbaiki diri, dan Allah berikan kita kekuatan, sehat tubuh badan, boleh mengeluarkan perkataan. Ramai orang ada lidah tapi bisu, tak boleh baca Al-Quran. Subhanallah, ramai orang bijak, ramai orang sehat tapi Allah tak beri dia hidayah. Bukan kita salahkan Allah, tetapi dia sebenarnya dah diberi petunjuk tapi dia enggan mengikut petunjuk supaya baca Al-Quran. Masya Allah, ramai orang yang sehat, cerdik, bijak, boleh hafal benda lain yang lebih sukar, tapi tak boleh nak hafal Al-Quran. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi syukur. Sebab apa? Allah beri kita lorong, Allah beri kita kudrat, Allah beri kita kemampuan untuk belajar Al-Quran. Jumpa pula sekian-sekian. Maka bila sampai ketika kita boleh baca Al-Quran, pandai Al-Quran, kita boleh kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, memuji Allah. Tuan-puan dan Allah sekalian,
Bila kita melihat kekayaan pada manusia, lalu kita memuji Allah juga. Kita boleh puji orang tu, ya Allah, kayanya dia, Masya Allah. Rumah gedabak besar, kereta bersusun-susun, ya Allah. Engkaulah ya Ghani, ya Mughni, ya kaya, yang maha memberi kekayaan. Tetap memuji Allah. Kemudian kalau kita nampak ada orang lemah lembut, sabarnya dia dengan anak. Kita kata, ya Allah, kalau kita lupa, kita kata lembutnya kau ni lembut, aku tak pernah lah jumpa orang lembut macam kau ni. Nampak tak ayat kita tu macam memuji dia dan fokus pada dia. Dan kalau dia lupa diri, dia kata, alah aku biasa je, tak ada lembut sangat, dah biasa macam ni, memang tak pernah marah anak. Nampak tak? Dia mula juga terkena jarum halus syaitan, yang mana dia merasakan lembut tu dia. Sebab baiknya dia, sebab dia memang macam tu. Tapi kalaulah kita kata, ya Allah, lembutnya dia, dalam hati kita memuji Allah, ya Latif, yang maha lembut. Ya Allah, engkau maha lembut, engkau memberikan orang ini kelembutan. Dan ya Allah, berikanlah kelembutan yang sama untukku, ya Allah. Kita tengok ada hamba Allah ni sabar sangat. Lalu kita kata, sabarnya engkau, kalau aku jadi tempat engkau, aku dah lama dah gila. Sabarnya. Dia pula lupa, bila dia puji sungguh-sungguh, yelah kita ni, saya ni memang dilahirkan penyabar. Macam-macam dah ujian Allah bagi, memang sabar. Mudah-mudahan boleh masuk syurga. Walaupun ayat tu macam tu bimbang, kerana pujian tersebut membuatkan dia menjadi merasakan kekuatan dia lah yang sabar, bukan Allah beri. Tapi kalau kita tengok orang yang sabar, lalu kita sebut Allah ya sabur, tak sebenarnya sebut, tapi kena yakin, kena faham apa yang saya maksudkan. Apa-apa pujian mesti kita niatkan untuk Allah. Tapi bukan kata tak boleh puji manusia, boleh. Sabarnya engkau ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Sebut nama Allah, subhanallah, sabarnya engkau ni. Maksud maha suci Allah, kau ni sabar. Kita tahu nama Allah. Allah ya sabur, Allah yang maha penyabar. Allah berikan kesabaran kepada hambanya yang terpilih. Tengok seorang kuat. Allah ya qawi, yang maha kuat, beri dia kekuatan. Kita nampak orang tu bijak. Allah ya hakim, yang maha bijak, berikan seseorang itu kebijaksanaan. Ya Allah, petahnya bercakap, berkata-kata, ustazah, tak berhenti 2 jam, apa. Allah ya Rashid, yang maha cerdas, memberikan saya kecerdasan. Kita tengok pula, ya Allah, indahnya wajah, contoh kan. Kalau kita lupa, kita kagum, macam mana ustazah, macam mana orang ni jaga muka, macam mana, oi, gini-gini, macam mana awet muda, anak gini-gini, kadang kan. Kita Alhamdulillah, kita ucap Alhamdulillah. Tapi kalau kita faham hakikat, Allah ya Badi', itu nama Allah Asma'ul Husna. Allah yang maha menciptakan keindahan, Allah yang ciptakan semuanya, tuan-tuan dan mata Allah sekalian. Kalau kita tengok, Masya Allah, wow, besarnya bukit ni, wow, hebatnya sekian-sekian. Kita kata Allah ya Musawwir, yang maha membentuk, mereka bentuk. Kita tengok ada bangunan kat KL tu, bangunan pelik-pelik kan. Anak saya kalau tengok bangunan KL tu, Umi peliknya bangunan ni, macam ni boleh buat Herod macam tu ya. Dia buat apa? Kan bangunan ni kamu ni pelik-pelik. Saya kata, ya pelik kan manusia boleh buat macam ni. Kita fikir, hebatnya arkitek boleh buat macam ni. Saya kata, ya Allah, tahu tak? Memang manusia yang buat ni. Memang manusia reka bentuk. Memang arkitek ni. Tetapi Allah yang musawwi, yang maha mereka bentuk, Allah yang maha kreatif, berikan ilham itu kepada manusia. Kalau bukan Allah yang beri ilham, bukan Allah yang beri kemahiran, manusia tak akan mampu nak reka bentuk ni. Lepas tu, bukanlah kita kata ni Allah yang buat. Kalau sebut direct macam tu, budak-budak pun cannot brain. Allah buat, Umi ya. Oh, maksudnya Allah buat, jadi macam tu. Kita kata bukan. Allah memberikan ilham dan kudrat kepada manusia. Kan? Sebab setiap batu-batu yang dibina tu semua tangan manusia. Walaupun guna mesin, angkat, kan? Kita panggil apa, kereta apa, kren, apa tu? Kren. Naik untuk sampai tinggi besar kan? Okey, naik bangunan sampai atas lagi tu. Tapi semua tu dengan tangan manusia. Allah beri kudrat, Allah beri kekuatan, Allah bagi kebijaksanaan yang hakim, Allah beri kecerdasan. Okey, manusia boleh buat. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu, apa pun yang kita lihat, biasakan dengan memuji Allah. Kalau tak boleh nak kaitkan dengan nama Allah Asma'ul Husna. Ini firman Allah, tuan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud bagi Allah nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna.
muslimin muslimat, nama-nama yang kita sebut. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sampai akhir tu, nama tu bukan diberi gelaran oleh manusia, kumpul-kumpul nama Allah. Okey, nak bagi nama apa? Asmaul Husna. Tak. Gelaran tu adalah daripada Allah sendiri. Daripada firman Allah yang saya bacakan tadi. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-namanya yang mulia. Fada'uhu biha. Allah kata. Maka meminta dan menyerulah dengan namanya. Nama-nama Allah yang mulia tadi. Sebab itu mungkin kita tak biasa dan kita tak hafal asmaul husna. Yang keluar pada lidah kita biasanya Ya Allah. Itu nama Allah. Salah satu Ya Allah. Nama Allah yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masya Allah. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, kalau kita hafal Asmaul Husna, kita akan terbiasa. Kita nampak orang bijak. Wih, bijaknya budak ni. Allah ya Hakim. Kita tengok ada orang bijak, budak bijak. Umur 3 tahun petah berkata-kata. Kalau kita kagum dengan budak tu saja, macam mana budak ni boleh bijak macam ni ya? Lepas tu kita terus tanya mak dia. Puan, apa rahsia puan anak boleh bijak macam ni? Mak ni pula lupa diri. Saya masa mengandung, saya memang makan macam-macam kekacang. Masa saya mengandung pula, saya gini. Tak salah dia berkongsi, tip-tip dapat anak bijak. Tetapi kita bimbang manusia menyandarkan sesuatu pada dirinya. Apa-apa dia sandar pada diri. Apa-apa dia fikir daripadanya, usaha dia, ikhtiar dia. Subhanallah. Jadi kalau kita kata Allah ya Hakim, tapi kita kan kadang tak hafal Asmaul Husna, nak puji kan, nama Allah apa ya kalau berkata bijak. Kalau kita tengok orang yang banyak ilmu, nama Allah apa? Allah ya Alim, yang maha memiliki ilmu. Allah berikan dia pinjaman ilmu, ya Allah. Hebatnya mu ya Allah. Ini baru sikit Allah bagi. Allah maha mengetahui. Masya Allah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, tu mukadimah lah. Alhamdulillah. Jadi selepas ini saya rasa kalaulah bulan Ramadan ni ada satu slot berkenaan dengan penghayatan Asmaul Husna dalam kehidupan. Tuan-puan nak tak? Nanti kita buat khas penghayatan Asmaul Husna dalam kehidupan. Sebenarnya bila belajar Asmaul Husna kita boleh menangis. Dan tuan-puan di mata Allah sekalian, sebenarnya firman Allah adalah untaian daripada Asmaul Husna. Okey, sekarang saya nak buka Al-Quran yang ada di hadapan saya ni. Masya Allah. Tuan-puan cuba tengok surah Al-Fatihah. Kalau orang kata, Ustazah, saya nak belajar Asmaul Husna. Nak belajar pada mana? Saya kata belajar daripada Al-Quran. Belajar dari Al-Quran? Masya Allah. Ya. Sekarang ada banyak terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran yang mana, subhanallah, di hujung berkaitan dengan, maksudnya macam intisari apa kita sebut, bukan intisari. Contoh ya, ini Quran ni saya tak tahu ada banyak ke tak. Dek bawa Ustazah nak Al-Quran. Al-Quran kamu pegang. Ini dengan saya ada satu Al-Quranul Karim Al-Haramain. Okey, ini Al-Quran ni memang kami jual. Kami memang jual. Tiba-tiba Ustazah nak menjual. Tak saya ni, tapi kalau siapa nak, kita ada banyak lagi gambar. Kita ada banyak lagi warna, memang kita jual Quran. Okey, biasanya di belakang kita akan tengok macam ada glosari macam ni kan, glosari. Yang kecil-kecil belakang tu. Allahu Akbar. Nanti tuan-puan akan tengok kalau nak belajar Asmaul Husna daripada Al-Quran, tuan-puan akan tengok daripada glosari ni, dia ada berkenaan dengan khas Asmaul Husna. Nanti sekejap. Ini namanya indeks tematik Al-Quran. Dia adalah indeks tematik Al-Quran. Subhanallah. Kejap saya duk cari berkenaan dengan indeks Asmaul Husna. Kalau tengok dalam indeks tematik ni, tuan-puan di mata Allah sekalian, ada ni mana? Ni berkenaan dengan iman, waktu-waktu mustajab doa, sifat-sifat dan zat Allah, saat pencabutan roh pada mahsyar. Ada ni Asmaul Husna, tapi banyak ni Ustazah tak boleh tak sempat nak bendek ni. Faham kan maksud Ustazah? Dan tu ada? Ya betul-betul. Dia macam ni lah kalau kita tengok dekat indeks belakang ni, contoh saya baca ni, kalau saya tunjuk pun tuan-puan takkan nampak. Hal-hal yang merosakkan iman, kufur, dia bawakan nama surah, nama ayat. Jadi kita rujuk. Okey, lepas tu dia ada pula taat dan amal soleh. Bab neraka, dia bawakan nombor surah dan juga
ayat. Jadi bila kita nak belajar tentang padang mahsyar. So, tengok ni, berkenaan padang mahsyar ada banyak mana ayat yang dibawakan, nanti kita cuma belik dan rujuk. Dia ada juga berkenaan dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Ni dia contoh. Nama-nama Allah, Asmaul Husna. Dia bermula dengan macam-macam nama Allah. Kemudian dia mendetailkanlah setiap nama Allah, cari ayat mana. Kalau berkenaan dengan Ar-Rahman, dia bawakan ayat mana dalam Al-Quran menyebutkan tentang Ar-Rahman. Ayat mana menyebutkan tentang Ar-Rahim. Ayat mana menyebutkan tentang Ar-Rakib. Al-Basir dan sebagainya. Ya Sami'. Okey, sekarang tuan-puan sekalian, cuba tengok surah Al-Fatihah. Semua orang hafal surah Al-Fatihah. Cuba kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah, ada berapa nama Allah Asma'ul Husna? Cuba kita kira. Dalam Al-Fatihah, kita tahu Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, dan ayat ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Sekarang kita cuba kira ada berapa nama Allah dalam Al-Fatihah. Bismi maksudnya dengan nama Allah. Okey, yang nama yang pertama Allah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, itu pun nama Allah. Jadi dah 3 nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dah 3 nama Allah. Itu baru Bismillah saja, ada 3 nama Allah. Alhamd itu nama Allah. Allah ya Hamid. Allah ya Hamid. Kan ada dalam 99 nama Allah namanya Hamid. Allah yang Maha Terpuji. Itu nama Allah yang keempat. Alhamdulillah. Allah lagi, nama Allah lagi. Lillah tu nama Allah lah. Jadi 5 dah nama Allah. Rabbil Alamin, pentadbir sekalian alam. Lepas tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah lagi, 6, 7. Baru ayat ketiga dah ada 7 nama Allah. Maliki Yaumiddin, nama Allah yang ke-8 iaitu Malik. Malik maksudnya apa? Allah yang Malik, nama Allah juga iaitu pemilik hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu. Wa iyyaka nasta'in, kalau ikutkan adalah tu sifat Allah di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kalau tengok secara zahir ada 8 nama Allah dalam Al-Fatihah. Tetapi sebenarnya dalam ayat siratal ladzina an'amta, Allah yang Maha memberi nikmat. An'am, Allah ya Mukmin, Allah yang Maha ni. Ada nama Allah yang kaitan dengan nama Allah yang Maha memberi nikmat. Boleh cari. Allah yang Maha memberi nikmat ada. Kemudian Allah yang Maha memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Allah ya Hadi. Allah ya Hadi maksudnya Allah yang Maha memberi petunjuk. Jadi kita minta dengan Allah ya Hadi memberi petunjuk. Jadi sebenarnya ada lebih daripada 10 nama Allah dalam Al-Fatihah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran satu muka surat, sebenarnya kita akan jumpa, kalau kita dah main sampai 9 nama Allah, nama Allah, nama Allah lagi. Ya Allah, banyaknya nama Allah dalam satu muka surat. Cuba perhatikan zikir harian kita lepas solat. Kan lepas solat kan kita sebut Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, Allah ya Ghafar, Allah yang Maha Pengampun. Astaghfirullah, Allah lagi nama Allah. Al-Azim, Allah yang Azim, nama Allah Asmaul Husna juga. Astaghfirullahalazim, hebat istighfar. Istighfar adalah rangkuman 3 nama Allah. Astaghfirullah, Allah ya Ghafar, Allah yang Maha Pengampun. Allah Azim juga nama Allah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah, itu syahadah kita. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa dia. Hayyul qayyum, itu nama Allah semua tu, Asmaul Husna. Ya Hayyu yang Maha hidup, Ya Qayyum yang Maha berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum. Wa atubu ilaih, Allah ya Tawwab. Nama Allah lagi, Ya Tawwab. Wa atubu ilaih. Bagilah Ustazah zikir tu, baru Ustazah tak blank, faham tak? Selepas solat, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa
wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu Allah ya ahad, Allah ya wahid, Allah ya ahad. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulk, Allah ya malik, walahul hamd, Allah ya hamid. Lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumit. Ustazah ni tak tahu dah ni. Sebab apa? Bila nak sebut terjemahan tu dia jadi macam lari. Tapi biasalah zikir yang kita baca lepas solat tu kan. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kan kadang-kadang kita baca apa wirid lepas solat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ya qadir. Semua tu. Lepas tu kita baca Allahumma ajirna minan nar kan. Kemudian Allahumma antas salam. Nama Allah ya salam. Wa minka salam, nama Allah ya salam. Wa ilaka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhina jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, maksudnya kalau siapa nak belajar Asmaul Husna boleh belajar melalui Al-Quran, dan mungkin Sopan boleh menyediakan satu bentuk pengajian lagi, modul belajar Asmaul Husna daripada Al-Quran. Sampai masa pelajar ni bila dia baca satu muka surat, lepas tu kita ada buat aktiviti contoh cuba cari nama Allah Asmaul Husna dalam satu muka surat ni contoh. Jadi pelajar ni dia dah ada di sebelah dia senarai nama Asmaul Husna 99. Sebab saya buat aktiviti ni dengan anak-anak saya. Saya buat, lepas tu dia orang ada terjemahan, dia ada nama Allah di sebelah. Lepas tu mereka cuba cari. Dia baca satu-satu, dia kata ini nama Allah rasanya. Dia tanda. Saya dah ada senarai saya. Lepas tu ada anak-anak mengikut umur berbeza-beza. Ada yang keluar Umi ada 12 nama Allah. Umi ada 15. Dia ada yang jumpa lagi banyak. Masya Allah. Maksudnya dia semakin tajam. Dia semakin faham. Lepas tu lama-lama dia tak perlu tengok dah tu. Dia tak perlu tengok dah apa nama ni senarai Asmaul Husna. Dia dah diasah. Dia dah biasa. Dia baca je dia dah boleh tahu. Macam yang ni. Al-mulk yawma idzin lillah. Okey, ni nama Allah ya Malik. Lillah nama Allah lagi. Falladzina amanu wa 'amilu fi jannatina walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika lahum 'adzabun muhin. Azab, Allah yang Maha memberi azab. Ada Allah ya, saya tak ingat nama Allah yang Maha memberi azab. Banyaklah. Akhirnya dia boleh tanda dengan sikit je dengan pensel nanti boleh padam. Masya Allah, itu antara aktiviti yang baik sebenarnya untuk kita sebagaimana Allah menyeru di dalam Al-Quran, bagi Allah nama-namanya yang baik, maka seru dan memintalah dengan namanya. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita ni sampai pukul wajib. Ustazah tanya tu memang mesti kena tahu. Okey, sekarang kita nak pergi kepada ni. Ni macam mendongak sebelah. Sejam sangat. Okey, kita nak pergi kepada nota yang disediakan. InsyaAllah Ustaz. Saya ni kan cakap kat perlahan-perlahan sikit. Semalam saya ada 4 ceramah. Saya ada 4 live. Kesannya adalah malam tadi pun saya tak boleh nak bercakap. Jimat-jimat je bercakap. Kalau nak panggil anak pun wakilkan suami. Bang, tolong bang. Lepas tu nak marah anak pun wakilkan suami. Adalah bukan nak marah. Ada benda nak kena tegur. Kan anak ramai 7 orang. Pun wakilkan suami. Bang, tolong. Suami duduk sebelah. Sebab apa saya jimatkan suara? Sebab nak bercakap lagi pagi ni. Jadi bila dengar sejam setengah, insyaAllah kita cuba. Tapi saya bercakap dalam keadaan suara yang pedih. Kita puasa dan tak boleh minum air. Petang ni ada live lagi. Mungkin terkesan lah dengan 4 kali live semalam. Masya Allah. Lepas tu saya ceramah semangat kan. Jadi semalam pagi semalam dekat surah Ubudiyah kan. Masya Allah. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat minta sekalian. Okey, kita akan tengok. Boleh turunkan sikit ni. Jangan lama dia ke belakang. Turunkan dia. Bukan. Dia mendongak. Oh, dia cuba. Oh. Okey. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Jelas tak tu ya? Dia. Oh, dia tak ni. Subhanallah. InsyaAllah 1 jam lebih kurang 40 minit ada dengan saya. Kita akan laju-laju. Tak dah laju sangat. Tapi kita akan cuba habiskan nota yang disediakan. Duduk.
Subhanallah, tajuk kita adalah apa khabar Quranmu? Subhanallah, apa khabar Quranmu? Kehebatan, keajaiban Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah, saya akan kupas berkenaan dengan Ramadan, bulan Al-Quran, puasa dan Al-Quran, kisah Rasulullah. Gelap tak dia? Cuba kamu tengok. Ni. Okey ya? Ya, dekat sikit macam tu. Ya, kena try and error. Kisah Rasulullah bertadarus dengan Jibril, kelebihan bertadarus Al-Quran, perumpamaan orang membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Quran, baca Al-Quran huruf dapat 10 pahala. Tip khatamkan Al-Quran bulan Ramadan, keadaan orang beriman apa yang dibacakan Al-Quran, Al-Quran membela pembaca di hari kiamat, Al-Quran menjadi syafaat, kelebihan membaca surah Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman. Subhanallah. Jadi hari ini hari Jumaat yang barakah tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Kena tunggu sampai poin yang ke-12. Kita akan share berkenaan dengan fadilat membaca Yasin, Al-Kahfi dan surah Ar-Rahman. Mungkin nanti boleh tambahkan dengan surah Al-Waqi'ah. Cari je nota tentang surah Al-Waqi'ah. Okay, Ramadan bulan Al-Quran. Ulama sepakat bahawa Al-Quran diturunkan pada sebuah malam di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan iaitu Lailatul Qadar. Okey, pertama, mari kita melihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallah. Okey, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang benar dan yang batil. Kerana itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa sakit dalam perjalanan ini dalam bab fiqh. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, Al-Quran sebagaimana yang biasa juga saya sebutkan. Al-Quran tuan-tuan di mata Allah sekalian, Allah pilih satu bulan yang namanya Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Bukan bermaksud bulan lain tidak diturunkan. Tetapi ulama menyebutkan Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz turun ke langit bumi secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan bilakah malam Lailatul Qadar ini? Iaitu malam di bulan Ramadan. Masya Allah. Daripada langit bumi, maka Al-Quran diturunkan secara berperingkat daripada malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun dinamakan ayat-ayat Makkiyah. 10 tahun dinamakan ayat Madaniyah. Subhanallah. Dan kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah adalah berkaitan dengan akidah. Subhanallah. Dan syariat-syariat, peraturan-peraturan, hukum hakam banyaknya turun di Madaniyah, di Madinah. Maksudnya kukuhkan akidah. Sebab itu anak-anak kita daripada kecil kukuhkan akidah dulu. Faham, kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan alam ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman sekian-sekian. Lepas akidah dia kuat, insya-Allah. Orang yang ada akidah yang baik, akidah yang kuat, berkenaan dengan ibadah dia tidak ada masalah. Dia akan mudah untuk solat, dia akan mudah untuk zikir, dia akan mudah untuk selawat. Dia akan mudah sebab dia percaya. Dia dah ada akidah, dia dah percaya bahawasanya ada malaikat yang jaga dia. Ada malaikat yang sentiasa mencatat. Masalah kita hari ni kenapa banyak sangat maksiat? Kenapa ramai orang tak solat? Sebab ada masalah dengan akidah. Ada masalah dengan sistem kepercayaan. Daripada kecil dia longgar dari segi sistem kepercayaan. Jadi Al-Quran pun turun dalam bentuk mengukuhkan akidah terlebih dahulu. Kemudian selepas itu barulah Allah menurunkan hukum hakamnya. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi selalu saya ulang, saya sebut, tapi itu bukan kata-kata saya pinjam daripada kata-kata hukama. Tapi yang saya kata daripada awal sampai sekarang pun sekian bukan kata-kata saya. Itu ilham daripada Allah. Allah yang alim berikan saya pinjaman ilmu. Allah yang hakim berikan saya pinjaman kebijaksanaan. Allah yang rasyid berikan saya kecerdasan. Masya Allah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, bercakap ni kan, walaupun nampak bukan susah pun bercakap. Tuan-puan cuba bercakap 2 jam tanpa henti.
Tak boleh berhenti. Kalau borak 2 jam seronok. 2 jam sebab giling-giling, nada suara rendah. Lah borak 2 jam, sejam, okey. Itu pun rasa letih. Kalau kita berceramah, kita bercakap selama sejam, 2 jam, sejam setengah tanpa henti, non-stop. Cuba bercakap tanpa henti. Dan waktu yang sama, otak bergerak. Dan waktu yang sama, kita nak kena ada nada suara. Ia sebenarnya memakan tenaga yang banyak. Makan tenaga yang banyak. Dia akan jadi memang penat. Sebab apa? Saya pernah jumpa doktor. Doktor kata badan kita ni, sebab saya selalu hypo bila saya ceramah, saya kelaparan. Saya kata sebab anggota yang paling banyak guna tenaga adalah otak. Otak paling banyak guna tenaga. Walaupun kita nampak ada orang yang buat kerja angkat berat apa semua, tapi tenaga yang banyak digunakan apabila kita gunakan banyak otak. Sebab tu Ustazah macam cepat lapar, cepat dahaga dan sebagainya. Sebab apa? Pembekal tenaga adalah makanan. Makanan tu sumber tenaga badan. Macam itulah. Tuan-puan dan Allah sekalian. Jadi saya sebut begitu. Saya mohon maaf kalau saya sebenarnya sedang menahan keperitan suara. Kalau saya tak dapat habis sampai pukul 11, mungkin sampai 10.40, 10.45 saya terpaksa berhenti. Tapi saya akan cuba sampaikan dengan cara terbaik. Tuan-puan janganlah tinggalkan saya. Walaupun hari ni Ustazah macam tak perform. Subhanallah. Alhamdulillah. Tuan-puan dan Allah sekalian, saya pinjam kata-kata seorang hukamah. Dia menyebutkan begini. Masya Allah, Al-Quran ini bila turun kepada satu bulan itu diangkat sebagai sebaik-baik bulan, iaitu bulan Ramadan. Al-Quran bila dia jatuh kepada malaikat itu menjadi sebaik-baik ataupun penghulu malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran bila dia jatuh ataupun dia diberikan kepada seorang nabi, nabi itu diangkat sebagai sebaik-baik nabi. Kan, sebaik-baik manusia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bila dia jatuh pada satu bulan itu bulan Ramadan jadi sebaik-baik bulan, dan jatuh pada satu malam dia jadi sebaik-baik malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Bukan yang bulan yang kita duk kira tu. Kan kalau kita kira 1000 bulan jadi 83 tahun kalau 1000 bulan. Itu dari pandangan akal kita, tetapi hakikat sebenar tak tahu. Bagaimana nilai malam Lailatul Qadar tu Allah melipat gandakan semua. Orang yang buat sedekah pada malam Lailatul Qadar, sedekah dia umpama 1000 bulan. Orang yang buat qiyamul pada malam Lailatul Qadar, ibadah di malam tu digandakan Allah 1000 bulan. Siapa yang zikrullah, siapa yang baca Quran, subhanallah. Sebab itu tak ada manusia hari ni boleh hidup sampai 1000 bulan. Maksudnya sebab itu kita kena kejar malam Lailatul Qadar ni, kena bercita-cita, kena berharap berjumpa. Ada orang Ustazah macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Kau nak dapat malam Lailatul Qadar, kena setiap malam bulan Ramadan. Kalau tip confirm dapat. Ayatnya macam tu lah. Tapi belum tentu dapat. Tip confirm dapat. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Bukan kita buat kiraan, bukan jaga-jagaan. Ulama ni kata malam ni. Ramai dengan ada orang kata kalau malam, kalau yang insya-Allah pasti dapat ada mereka yang setiap malam dia hidupkan malam Ramadan. Setiap malam dia bangun, setiap malam dia baca Quran. Ada yang kata Ustazah, saya memang tak boleh Ustazah, nak bangun awal 4.30, pukul 5 pun payah Ustazah. Saya bangun ngam-ngam untuk sahur. Ustazah payah nak pukul 3, payah. Saya kata qiyamul lail itu bermula daripada maghrib sampai subuh. Saya tanya kenapa tak dapat? Kenapa rasa payah sangat? Saya ada anak kecil Ustazah, paling awal tidur pukul 12, kadang pukul 1. Memang saya tak boleh. Puan, syukur, Alhamdulillah. Jadi sementara anak puan duduk main-main tu, puan baca Quran. Itu qiyamul lail ke? Qiyamul lail. Apa maksud qiyamul lail? Qiyamul lail adalah menghidupkan malam. Maksud menghidupkan malam di sini ialah bermula daripada waktu maghrib. Maghrib tu dah start malam sampai subuh. Jadi start pada maghrib, waktu malam ni banyakkan baca Al-Quran. Lepas maghrib baca Quran tu kira-kira mulai. Ya. Oh, saya ingatkan qiyamul lail tu tahajud. Tahajud is tahajud. Hanya tahajud saja syarat kena wajib tidur dulu. Kemudian barulah solat tahajud. Tetapi menghidupkan malam dah bermula daripada maghrib. Lepas isyak baca Quran, zikir-zikir ke apa. Lepas tu sebelum tidur pun baca Quran, zikir-zikir. Itu semua qiyamul lail. Jadi kalau saya buat macam tu, insya-Allah saya dapat Lailatul Qadar. Insya-Allah, bukan confirm. Tapi insya-Allah. Kalau siapa yang tak boleh nak hidupkan malam, membangunkan malam, mengimarahkan malam, selepas bangun, buatlah hidupkan malam sebelum tidur.
Tapi janganlah pula bila dengar macam ni, okey lah kalau macam tu, okey. Langsung dah tak bangun awal. Jangan begitu sebab sudah tentu waktu yang paling afdal adalah di pertengahan malam. Pukul 2, pukul 3 memang itu waktu afdal. Kenapa paling afdal? Paling susah. Itu waktu paling susah. Semua orang mungkin boleh kot pukul 10, 11, 12 sebab semua orang tak tidur lagi. Tapi paling susah pukul 2, 3. Lagi susah satu ibadah nak dilakukan, lagi mencabar, lagi tinggi kedudukan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak sebutkan juga, ada yang macam kadang-kadang hari tu saya jumpa ramai frontliner. Dan selalu saya dapat soalan daripada frontliner, soalan yang macam ni. Yang berkenaan dengan, Ustazah, saya ni kan kerja di hospital. Bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan sama. Mungkin kalau kerja-kerja lain bulan Ramadan mereka kurangkan. Dari segi kurangkan dari segi pekerjaan. Kan? Tapi kami hospital tak boleh. Tapi macam mana nak banyakkan baca Al-Quran. Kalau ikutkan memang tak sempat pun Ustazah. Masuk je tu non-stop Ustazah, patient apa semua non-stop. Jadi sepanjang tu kadang on call lagi. Saya rasa macam Ramadan saya berlalu macam tu je. Setiap tahun pun macam tu. Saya kata doktor, nurse. Saya tanya doktor hafal tak 3 kul? Hafal Ustazah, ingat. Ayat kursi? Ingat. Hafal tak Al-Fatihah? Mestilah Ustazah. Kenapa Ustazah? Doktor ulang je. Doktor ulang saja ayat tu. Ulang je. Tak semestinya maksudnya memperbanyakkan baca Al-Quran tu kena khatam. Tak semestinya memperbanyakkan baca Al-Quran tu kena baca daripada surah by surah buka Al-Quran. Doktor ulang-ulang saja. Kan doktor ulang-ulang saja. 3 kul, ulang Qul Huwallah. Kan sambil-sambil tu, sambil jalan, sambil ni ulang Qul Huwallah. Qul Huwallah tu kan Nabi bersabda, barang siapa yang membaca sekali Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali 2/3. Baca 3 kali 3/3. 3 kali Al-Ikhlas menyamai apa? 1 Al-Quran dari sudut pahala. Subhanallah. Pasal ayat kursi pula banyak kelebihan. Banyak lagi ayat-ayat lain. Mana-mana ayat yang hafal ulang-ulang. Itu pun dinamakan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Lepas tu doktor tanya lagi, Ustazah sama ke dengan baca macam tu, dengan baca betul-betul sampailah khatam? Saya kata mungkin tak sama. Kan? Wallahualam, bagi doktor mungkin sama. Sebab doktor orang yang sangat sibuk dan doktor memang nak baca Al-Quran tetapi kerana kekangan dan apa yang doktor buat tu, jaga passion apa semua tu jihad dan pahala yang besar. Bahkan mungkin bagi doktor pahala itu lebih besar daripada pahala baca Quran. Yang kita, kalau doktor kata doktor cemburu kan, saya jealous tengok kawan-kawan saya boleh khatam Quran bulan Ramadan. Saya jealous tengok kawan, ini bukan bagi doktor je, bagi sesiapa yang bekerja yang tak boleh masa, sama saja tak boleh nak allocate banyak untuk Al-Quran. Saya jealous tengok kawan-kawan saya kalau yang tu kan pergi tadarus, dia khatam sampai 2-3 kali. Saya tak dapat. Saya kata zahirnya nampak begitu. Tetapi mungkin di sisi Allah, kalau betul doktor memang nak sangat baca Quran tapi tak mampu, mungkin doktor dapat pahala lebih banyak daripada mereka. Sebab apa doktor nak tapi tak dapat, lepas tu dalam hati doktor rasa sedih dan doktor teruskan tanggungjawab menjaga nyawa manusia ni gini-gini. Ini jihad yang lebih besar doktor. Mungkin bagi doktor, khusus bagi doktor orang-orang seperti ini, pahala ini lebih banyak daripada pahala membaca Al-Quran. Wallahualam, semua itu di sisi Allah. Tapi bagi orang yang ada masa macam kita ni, janganlah pula, oh kalau macam tu, dia kerja biasa-biasa, bukan kerja biasa-biasa, bukan kata kerja doktor je luar biasa. Contoh rider, contoh GrabFood kan. Kan on the way tu kan boleh je baca Al-Quran, contohnya buka YouTube, gini-gini. Ataupun apalah kerja. Janganlah kita cari-cari alasan untuk mengurangkan waktu kita dengan Al-Quran. Tapi bagi orang yang memang tak ada waktu dengan Al-Quran sebab kesibukan tanggungjawab dia, maka itulah kaedahnya. Ulang-ulang ayat yang sama. Kita ibu-ibu dekat rumah sambil menyapu, ulang surah tu, ulang surah ni. Kan? Sebenarnya kita kena kejar dan mudah-mudahan lepas Ramadan besok kita pun sama. Kan? Start je menyapu dah tahu surah apa. Start je menyapu, keluarlah keluar Allah dia. Start je basuh pinggan, Qul a'udzu binas pula. Start je masak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, contoh. Tapi kita kalau saya lah, kalau dah start masak tu terdiamlah pula. Kan? Masya Allah, kan lupa pula tertukar garam dengan gula. Jadi kadang-kadang tu ada orang masa tengah masak dipasang ceramah Ustazah Asma. Okey. Ataupun buat apa saja tuan-puan sekalian, yang penting masa kita duduk buat kerja jangan sia-siakan lidah dan telinga kita, biarlah dengar benda yang elok. Okey.
Tuan-tuan dimati Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamati yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar. فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Bermaksud, puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa berkata, duhai Rabb, aku telah menahannya daripada makan dan nafsu syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Beliau melanjutkan sabdanya, maka mereka berdua, puasa dan Al-Quran pun akhirnya memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad. Tuan-puan sekalian, hadis Nabi ini menerangkan ada dua ibadah akan membantu syafaat ini, akan menolong, akan membela, akan menyelamatkan pelakunya daripada neraka Allah, akan bersaksi di hadapan Allah. Dua. Dan diganting ataupun bersanding dua ibadah apa? As-siyam wal Quran. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. As-siyam wal Quran. Saya ulang lagi sekali. Nabi bersabda, As-siyam wal Quranu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Di hadapan Allah kelak di mahsyar, puasa akan berkata, duhai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepada. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Yang kita duk puasa hari-hari ni, tolong bagi tahu anak kita yang kecil pun kita boleh cakap. Tahu tak, ni puasa pagi petang ni, ya Allah, esok puasa ni akan bercakap tau. Kat padang mahsyar besok, dia akan cakap dengan Allah. Ya Allah, apa ni, aku telah menghalangnya daripada makan, minum dan syahwat, hubungan suami isteri dan sebagainya. Izinkanlah ya Allah untuk aku memberi syafaat. Ni, duk puasa ni, anak kita mungkin akan rasa, betul ke Umi, betul ke Abi? Betul, bukan Umi Abi cakap, tapi Nabi yang cakap. Nabi cerita yang kita duk puasa-puasa hari-hari ni, kan, nanti di mahsyar kelak, dia akan bercakap depan Allah. Jadi saksi di hadapan Allah. Kita pun, anak kita pun, seronoknya, okey. Dia mungkin akan jadi, boleh tak puasa ni? Boleh, puasa ni akan bercakap besok. Semangat luar biasa. Tapi kalau kita, saya pun ada juga yang kecil tu kan, bukan paksa tapi dia tanya, boleh hadiah tak? Boleh hadiah. Kita kata dapat hadiah, dapat boleh bagi hadiah. Mungkin dia semangat juga. Tapi tuan-puan sekalian, kita boleh tengok semangat yang berbeza. Ada ibu bapa dia bagi semangat pada anak untuk puasa dengan dunia saja. Sehari RM10, sebulan RM300, sehari RM5, sebulan RM150. Wow, banyaknya, nak beli apa? Jadi bila anak tu lembek, boleh tak nak buka? Nanti kurang, tak boleh nak beli, kan kurang duit. Bukan saya kata totally salah. Tak bolehlah kata salah. Itu kan macam cara memujuk ibu ayah tu. Kan kaedah masing-masing. Tetapi alangkah baik jika habuan tu kita beri seimbang pada anak-anak. Dia nampak habuan dunia dia dapat, tapi kita lebih besarkan. Tahu tak, habuan di akhirat Allah nak bagi pada puasa jauh lebih hebat. Aku ni kalau rasa macam tak reti nak ni, betul ke mama ni, betul ke nanti puasa akan bercakap? Macam mana puasa nak bercakap? Kan? Boleh, ini disebut dalam hadis Nabi. Carilah hadis Nabi ni, tunjukkan, bacakan pada anak-anak. Supaya, sebab apa, siapa yang melakukan satu ibadah walaupun anak kecil, kerana kekuatan, keyakinan dan keimanannya untuk akhirat, dia akan lebih kuat. Mental, fizikal, emosi dia akan lebih kuat berbanding habuan dunia. Habuan dunia ya, dia kuat juga. Tapi kalau kita tanam akidah, kita tanam kepercayaan, kita beri dia kefahaman tentang hakikat puasa ni. Walaupun saya anak 7 tahun boleh? Boleh. Anak 7 tahun. Saya kan, bukanlah saya nak kata saya bagus, anak saya bagus. Tapi saya test. Anak saya nama dia Sofwan, umur 7 tahun. Dalam dia terawih pun dia tak tinggal lagi. Bahkan ada satu malam tu, dia lambat. Bukan lambat, kami semua lambat. Sebab ada buka puasa tempat jauh, ada program, saya bawa anak-anak. Lepas tu dah perjalanan balik, lepas tu dah pukul 9. Dalam kereta dia duk tanya, Umi, kita belum tarawih kan? Ya, Sofwan. Kenapa lambat sangat? Kita kena tarawih. Walaupun kadang tarawih tu lambat habis ni, ayah dia jadi imam, ada ketiganya kita buat berjemaah di surau.
di masjid. Subhanallah, saya rasa macam luar biasa. Bukan luar biasa anak, luar biasa saya. Bila kita tanam kepercayaan berkenaan dengan hakikat di akhirat kelak. Dan tak pernah pun kata kalau solat siap malam nanti akan bagi duit, tak. Tapi beri kefahaman sebab di sana ada hadis Nabi berkenaan dengan solat tarawih pada setiap malam dan siang hari berpuasa. Allah akan berikan, maksudnya bila dia ibarat seperti dilahirkan semula. Maksudnya Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Jadi kita kata nanti kan macam bersih kita macam bayi, tak ada salah, kalau mati masuk syurga. Seronoknya Umi kalau macam tu, seronok anak. Jadi Allah akan bantu anak-anak ini. Allah berikan mereka lembut. Allah berikan mereka macam tak protes bila kita ajak solat tarawih. Sebab banyak tuan puan sekalian, 4 rakaat dan isyak. Tarawih 8. Lepas tu berapa tu? 8 campur 4, 12. 12 campur witir, 15. semuanya 15 rakaat. Kadang-kadang nak semayang 2 rakaat pun payah budak-budak. Apa nak semayang 15 rakaat? Lepas tu saya kata Alhamdulillah, syukurnya. Dan doa kita ibu ayah, ya Allah berikanlah kami kuat untuk tarawih dan anak-anak kami ya Allah untuk tarawih. Masya Allah, kadang-kadang dia kira, ada yang 8 lagi. Okey, jom. Dia tukang kira pula. Okey, tinggal 5 lagi. Okey, 5 lagi nak habis. Sikit lagi. Punya dia semangat. Sebab itu ibu ayah, dalam kita nak beribadah pun ada doa kan. Nabi mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku. Bantulah kami ya Allah dalam menyingatimu. Bantulah kami dalam berzikir kepadamu. Bantulah kami ya Allah sekian-sekian. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi, kita tengok ni. Maka izinkanlah aku memberi syafaat. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Tengah malam, lepas isyak baca juga. Ngantuk-ngantuk baca. Allahu Akbar, ngantuknya. Kita kan tuan-puan sekalian, kalau baca Al-Quran ni, Masya Allah, masuk 2-3 muka surat. Macam ni lah, lagi lepas buka puasa. Lepas tu lepas tarawih baca Quran. Macam tu tak nampak dah. Nak habis ujung ke ujung tu, asyik dia ulang balik je kan. Dah baca. Mana tadi ya? Ulang balik. Allahu Akbar, mencabar. Apa yang kita lalui tu, siapa yang macam tu? Saya ngaku, saya pun macam tu. Ya Allah, bolehlah baca berapa pusat lepas tu yang dah tak nampak Al-Quran. Masya Allah. Ni aku akan bercakap depan Allah esok ni, ya Allah, aku yang menahannya daripada tidur tapi usaha juga. Kadang-kadang sebab nak kejar target tu kan, pergilah dekat dapur basuh. Saya tengok anak-anak saya macam tu, bila baca Quran, masing-masing tersenggut. Saya pergi basuh muka sekarang. Habiskan juga tu. Nanti tak sempat ni nak khatam ni. Masya Allah. Lepas tu basuh muka walaupun air tak kering lagi. Ngantuk juga. Tapi lepas tu kan, kalau buka lah. Dah tutup, kata tak apalah dah ngantuk tu. Awal lagi pukul 10 dah ngantuk. Tak apalah, tidur. Lepas sebut tidur, tiba-tiba tak ngantuk. Dia kata tidur. Tiba-tiba cegas lah pula. Rupanya ngantuk sebab Al-Quran. Tiba-tiba cegas. Lagi-lagi kalau lepas tutup aku ayang ngantuk tu, buka telefon pula. Tiba-tiba tak ngantuk. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kenapa ngantuk baca Quran? Bila kita baca Quran, kita sedang berlawan, kalau bukan bulan Ramadan, berlawan dengan syaitan. Syaitan duduk atas mata, syaitan duduk bisik, syaitan duduk bisik kat hati tu kan. Update settle sikit lah. Bisik, so macam-macam kerja lah nampak. Tapi sekarang syaitan dibelenggu, hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni nak apa? Nak hiburan, hawa nafsu nak rehat, hawa nafsu suka tidur, hawa nafsu ni lawan. Nafsu kita tak suka dia baca Quran. Bila berlawan dengan hawa nafsu penat. Ngantuk, penat. Tapi kenapa tak ngantuk bila buka ni? Elok pula lepas tu sambung 2 jam, tengok gosip tu, tengok gosip ni, tengok itu, tengok ini. Akhirnya tak ngantuk sebab nafsu suka. Nafsu bertenaga. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Alhamdulillah kalau kita latih, insya-Allah 1 jam baca Quran pun tak ngantuk. Dia mula-mula je ngantuk-ngantuk, lawan-lawan. Mula-mula dapat setengah jam. Lawan-lawan dapat sejam. Lawan-lawan 2 jam pun tak ngantuk. Lama-lama nafsu tu dah kalah. Nafsu tu dah lembek. Nafsu tu dah mengecil. Akhirnya iman membuatkan kita jadi boleh bangkit, boleh kuat dengan Al-Quran. Masya Allah. Apa yang kita lalui sebab apa ni? Aku telah dari tidur. Maksudnya memanglah
memanglah bila baca Quran mudah tidur. Di malam hari maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya bila melanjutkan. Maka mereka berdua puasa dan Al-Quran pun akhirnya memberi syafaat kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok kisah Rasulullah SAW bertadarus dengan malaikat Jibril. Nabi SAW merupakan orang yang paling pemurah dengan kebaikan dan sifat pemurahnya semakin memuncak dalam bulan Ramadan. Ketika Jibril menemui baginda, Jibril AS menemui baginda setiap malam di bulan Ramadan. Sehingga selesai Nabi Muhammad SAW memperdengarkan Al-Quran kepadanya. Ketika Jibril AS datang, baginda memberikan kebaikan melebihi angin mursalah yang bertiup. Okey, ini adalah cerita di dalam bulan Ramadan Nabi akan bertadarus dengan malaikat Jibril AS. Okey, apakah maksud tadarus? Okey, kalau kita baca seorang-seorang, baca seorang itu namanya tilawah lah. Kan baca Al-Quran, tilawah. Okey, bila kita tadarus, bermaksud tadarus ni, okey kita tengok perkataan yang digunakan di sini dalam Ramadan hina yaqahu Jibril alaihi salam yaqahu lailatul Ramadan hatta Nabi SAW apa izan. Okey. Subhanallah, memperdengarkan Al-Quran. Kita tengok di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan Al-Quran. Kena faham ni, memperdengarkan Al-Quran. Tadarus ni asal perkataan dari darosa. Darosa ni maksud dia apa? Darosa belajar, darosa juga membaca. Maksudnya tadarus ni ada yang baca, ada yang dengar. Sama juga belajar, ada yang belajar, ada yang mengajar. Jadi Al-Quran juga bila tadarus ada yang baca, ada yang mendengar. Jadi konsep ini adalah sebagaimana konsep Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Jadi apakah kelebihan orang yang bertadarus? Antaranya ialah kita tengok. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah." Yang bermaksud, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu rumah, masjid untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim, tuan-tuan sekalian, hadis sahih. Saya memang dah selalu baca hadis ni, selalu sebut kelebihan orang bertadarus. Subhanallah, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Mari kita perhatikan hadis ni dengan sebaiknya, walaupun saya memang tak akan mampu nak mengupas sebab ilmu saya sangat cetek. Tapi dengan secara ringkas, apa kita boleh faham? Nabi sebut tidaklah sekelompok. Pertama, dia mesti ada kumpulan, bukan baca seorang-seorang. Mesti ada sekelompok. Ustazah, kalau dua je, ya itu kumpulan dah tu, berdua. Seorang baca, seorang dengar pun tak apa dah. Orang berkumpul di suatu masjid rumah Allah. Ada soalan, Ustazah, kami kok taruh di rumah je suami isteri. Saya tadarus dengan sekian-sekian. Ustazah, saya tadarus online. Sebab apa? Suami saya pun tak ada ilmu, saya pun tak ada ilmu. Kami berdua online dengan Ustaz. Online dengan Ustazah. Kira tadarus ke tu? Jawapannya, insya-Allah itu juga dipanggil masuk tadarus. Tapi kami bukan di rumah Allah. Dia macam ni tuan-puan sekalian. Jika kita nak buat di rumah Allah, tetapi kekangan, tak boleh. Contohnya apa? Kita bekerja pagi sampai petang. Malam je kita ada masa. Contoh kan? Malam pula, takkan nak tadarus pula orang nak tarawih apa, balik tarawih apa semua gini urusan. Jadi saya Ustazah, hujung minggu malam saya balik. InsyaAllah. Maksud kita bukan cakap confirm, sama lah tu, tak ada beza. Tetapi di sana sebab ada hadis Nabi SAW. Kan Nabi bersabda berkenaan dengan barang siapa yang melazimi sesuatu amalan kebaikan. Kan, ataupun sesiapa yang melazimi amalan kebaikan namun terhalang dengan sakit ataupun ada apa-apa ni, maka dia akan dapat ganjaran pahala yang sama. Sama juga dengan hadis Nabi yang lain, Nabi menyebutkan tentang sesungguhnya amalan itu lebih kuat daripada niat. Niat itu lebih kuat daripada amal. Niat hati kita memang nak tadarus di masjid, tapi ada halangan. InsyaAllah walaupun kita tak tadarus di masjid, tak dapat pergi masjid tadarus macam orang lain, kita tetap dapat pahala umpama seperti ini. Sebab apa? Disebutkan di sini jelas fi baiti min buyutillah. Kalau muslimat, muslimin, kalaulah betul orang dah pencen, dia memang dapat pergi ke masjid, tadarus itu afdal.
Sekarang COVID kan banyak masjid tutup sekian-sekian itu, kalau tak dapat insya-Allah walaupun buat di rumah, buat alamanya tetap dapat pahala seperti ini. Tapi bila ada tempat kalian boleh ada buat taruh kat surau dalam kelompok, itu jauh lebih afdal. Itu jauh lebih afdal sebab ia menempati dan ia sangat dekat dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi. Nabi sebut sekelompok orang berkumpul di suatu masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran. Mereka akan diliputi ketenangan. Allah berikan mereka tu hidup yang tenang, mati tenang, dalam kubur tenang, rahmat. Dan dikelilingi para malaikat. Malaikat akan mengelilingi kumpulan tadarus Al-Quran. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka. Allahu Akbar. Allah akan memuji mereka yang berada di rumah Allah bertadarus ni pada malaikat yang berada di sisi ni. Soalnya Allah berbangga-bangga. Allah menyebut, lihatlah hamba-Ku itu. Ni di rumah Allah. Tetapi jika sekarang, situasi sekarang, mudah-mudahan walaupun kita tak ada di rumah dengan suami, dengan anak-anak, kita termasuk dalam kelompok yang akan diliputi ketenangan, rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta kita disebut di kalangan para malaikat. Mudah-mudahan Allah menyebut nama kita tuan-puan sekalian dengan perkara-perkara yang baik. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya bila bab ini saya nak mengajak sekali lagi. Tuan-puan sekalian, di bawah perkongsian kita ni ada maklumat. Ni kita dalam berapa orang ni Syirah? Campur dua. Kita ni tuan-puan sekalian, okey, yang melihat sekarang ada dalam 2,000 lebih. Di page Ustazah Asma, mungkin di page ni juga bercampur dengan Instagram, semuanya dalam 2,000 lebih. Saya tak tahu 2,000 lebih yang menonton ini dah ada belum guru Al-Quran. Kalau belum ada, cuba berkenalan dengan grup Sopan ni. Sopan ni, dek mana ni? Grup Sopan ni adalah satu grup solusi belajar Al-Quran. Grup solusi belajar Al-Quran. Grup solusi belajar Al-Quran. Masya Allah. Grup Sopan ni dia ringkasan daripada Sopan, solusi pandai ngaji. Dan ini antara yuran paling murah saya jumpa, yang mana saya tak tahu betul ke tak ni, yang saya baca saja ni. Menyediakan kelas mengaji secara individu. Maksudnya boleh seorang-seorang dengan guru, dengan hanya RM50 saja setiap bulan. Tuan-puan sekalian, kalau kita niat, ya Allah murahkanlah rezeki aku nak belajar Al-Quran, insya-Allah murah rezeki. Berganda-ganda. Tapi kalau sekadar niat kita, kalau nak murah rezeki, ya Allah murahkan rezeki aku nak beli kereta, murahkan rezeki aku, ya Allah nak ni, ya Allah murahkan rezeki. Kalaulah kita minta murah rezeki melimpah ruah untuk tujuan dunia, Allah bagi. Tuan-puan sekalian, Allah bagi, Allah Maha Pemurah. Tetapi jika bukan salah, tak salah kita minta rezeki dengan Allah untuk tujuan-tujuan dunia, tak salah. Sebab apa? Kita memang boleh minta dengan Allah walaupun dunia, sebab dunia ini milik Allah. Dan kita orang yang solat, orang yang banyak menyembah Allah, muji Allah, kita paling layak minta dengan Allah. Berbanding orang kafir, kan tak pernah memuji dan tak pernah sembah Allah. Jadi kita orang Islam. Tapi kalaulah kita minta rezeki untuk tujuan akhirat, tuan-puan sekalian, lagi besar. Saya dah merasai, ya Allah luar biasa tuan-puan sekalian, luar biasa. Masa saya niatkan buku Sahabat Dunia Akhirat untuk tujuan akhirat, terbitan buku tu, subhanallah, Allah bagi rezeki sampai juta. Jualan memang juta-juta lah jualan. Keuntungan pun juta. Dan hasil daripada itulah saya kembangkan dakwah hari ini. So masa tu saya sebut, ya Allah, bagilah buku ini berkembang ya Allah. Bagilah daripada buku ini rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Rezeki yang melimpah ruah, agar daripada itu boleh aku kembangkan kerja dakwah ni. Subhanallah, itu buku pertama saya malu. Nak malu. Tetapi Allah kembangkan buku tu. Sampai ratus ribu cetak. Sampai bukan saya yang beria sangat, tapi bagaimana benda tu tersebar. Sampai dapat anugerah macam-macam lah buku Sahabat Dunia Akhirat tu. MPH, Galeri Ilmu, macam-macam anugerah bestseller, best itu, award, macam-macam. Pada buku tu biasa saja. Nak dibandingkan dengan buku-buku yang ada di pasaran buku saya tu biasa saja. Masya Allah. Tetapi saya rasa perbezaan adalah pada niat. Kita buat sesuatu, kita cari rezeki. Bila kita letak, ya Allah murahkanlah rezekiku, ya Allah mudah-mudahan dengan rezeki ini aku boleh hantar anak-anakku belajar di tempat yang baik, di tempat-tempat yang mereka ini terjaga akhlaknya. Ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah, agar dengan rezeki ini aku boleh bersedekah. Aku nak tolong ya Allah adikku. Aku nak tolong ya Allah sekian-sekian. Aku nak tolong lebih ramai orang. Ya daripada rezekiku ini ya Allah. Letak niat tu dan bukan pada lidah, hati tu betul-betul nekat nak buat. Tapi kalau sebut pada lidah je tuan-puan sekian, Allah mengetahui isi hati kita sebenarnya nak dunia tapi mulut sebut akhirat. Akhirnya bila dapatlah duit yang banyak, kita akan leka.
tiba-tiba belilah kereta baru, tiba-tiba beli itu beli ni. Masa minta dulu cakap untuk akhirat. Jadi tuan-puan sekalian, kita boleh minta dengan Allah dunia dan akhirat. Tak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh minta. Cuma saya share, kalau siapa yang rasa RM50 itu berat, besar untuk belajar Al-Quran, cuba minta sungguh-sungguh tulus dengan Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ya Allah, aku ingin bayar yuran untuk belajar Al-Quran. Tuan-puan sekalian, kalau kita minta dunia pun Allah bagi, minta akhirat lagi Allah bagi. Mungkin dengan itu tiba-tiba rezeki kita, ya Allah, kita kata tak disangka-sangka, siap kita boleh taja orang lain pula. Lepas tu kita pun belajar betul-betul lah. Janganlah pula bila dah sibuk duit banyak, tiba-tiba tak ada pula masa dengan Al-Quran. Maka kita bimbang itu menjadi satu istidraj. Tuan-puan sekalian, siapa yang belum ada guru Al-Quran, belum ada suka Al-Quran, carilah. Kalau tak boleh kita malu, kadang kita ni malu, banyak malu. Kan bab-bab lain tak malu, bab belajar Al-Quran malu. Kalau pergi tadarus kan, ada dengar orang lain dengar kita baca. Macam saya pun sama, tak kata orang. Kan, bila tadarus, kalau dalam kelompok 10 orang dulu masa belum COVID, baca tu punya berdebar tu macam nak musabaqah Al-Quran. Macam nak masuk pertandingan. Punya rasa berdebar, naik bulu roma, menggeletar. Tapi bila baca seorang, kadang lancar je. Bila baca depan orang, kita jadi menggeletar. Jadi, Sopan ni menyediakan belajar one by one dengan guru. Orang lain pun tak dengar. Tetapi guru tu mungkin boleh dengar setengah jam. Saya tak tahu RM50 tu berapa kali saya tak tahu detail. Jadi mungkin bila dengar, okey puan, yang tu bacaan macam ni ya. Yang tu panjang sikit gini-gini. Kita pun Allahu Akbar subhanallah, itu namanya bertadarus. Kita baca dan ada orang dengar dan kita belajar Al-Quran. Dan saya sudahi dengan, minta maaf saya kurang sikit. Tak cukup masa saya ni, saya minta maaf dengan penganjur. Boleh kira baliklah macam mana apa ni. Saya dah rasa macam limit dah saya punya tenaga. Dah rasa macam boleh nampak Ustazah macam mana suara saya dah perih. Dan juga saya punya tenaga. Okey, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya sudahi dengan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi kata yang paling baik di kalangan kamu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan biarlah kita mati menjadi sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kalaupun kita tak jadi orang yang mengajar Al-Quran, biarlah kita mati sebagai orang yang belajar Al-Quran. Dan sebenarnya sepanjang hayat, Al-Quran ni dia tak ada sampai peringkat tak perlu belajar, tak belajar sepanjang hayat. Walaupun dia adalah pakar Al-Quran, PhD Al-Quran, belajar Al-Quran sepanjang hayat. Subhanallah. Dan hadis yang kedua, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, dia akan datang pada kiamat pemberi syafaat kepada pembaca, kepada sahabat Al-Quran. Jadi tajuk kita hari ini, apa khabar Al-Quranmu? Sebenarnya ia pergi kepada apa khabar hidupmu dunia, alam barzah dan juga akhirat. Kalau Al-Quran kita baik, khabar baik Al-Quran kita. Baca banyak, selalu baca Al-Quran, maka insya-Allah baiklah dunia, baiklah alam barzah, baiklah di mahsyar. Dan kita akan pergi ke syurga Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih juga pihak penganjur. Sama-sama kita juga boleh berinfak kepada Pusat Pengajian Al-Quran Sopan ini. Dan kita boleh dan saya tahu banyak sangat kelas-kelas online Al-Quran. Dan saya kira itu satu perkembangan yang sangat baik. Janganlah pula kita ni lari, jauhkan lidah kita daripada mengata mengaji, buat perbandingan. Kalau Al-Quran ni macam ni, lagi best kat sini. Oh ini mahal, ini murah. Ini sekian-sekian. Berhenti buat perbandingan, fokus kita nak belajar Al-Quran. Fokus nak belajar Al-Quran, nak jadi Al-Quran, hidup dan mati dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudahi dengan doa Al-Quran tu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah marah. Ustazah nak dengan terjemahan tu. Ada dalam? Slide. Masya Allah. Ya, kita pun hafal. Cuma saya nak kita tengok dia punya terjemahan. Kamu carilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna
منهما جرينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pilihan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah benar tak diketahui. Jadikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Jadikan ia pecahkan ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Ustazah untuk ceramah ataupun perkongsian pada hari ini. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, Ustazah nak simpulkan sedikit apa yang Ustazah maklumkan daripada Ustazah Asma'arun tadi. Yang mana? Masya Allah, Ustazah bagi love di situ. Okey, yang mana? Kalau kita betul-betul faham Al-Quran, kalau masa tadi Ustazah selipkan Asma'ul Husna dengan Al-Quran, betul. Yang mana itu semua adalah sifat-sifat Allah. Kan, nama-nama Allah. Okey, dan tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, satu benda, kalau kita ada pada majlis pada hari ini, sebenarnya atas asbab Allah temukan kita. Okey, dan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatir, Allah ada sebut, "Summa awasna kitab allazina safaina min ibadina." Sesungguhnya kami telah menciptakan Al-Quran ini diwarisi oleh orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hamba kami. Masya Allah, itu kata-kata Allah tuan-tuan dan puan. Ustazah buka reka ayat tu, boleh tengok surah Al-Fatir ayat yang ke-32. Yang mana dekat sini secara keseluruhannya, okey, daripada perkongsian Ustazah, saya simpulkan yang mana tuan-tuan dan puan pada hari ini adalah orang yang terpilih oleh Allah untuk hadir, iaitu untuk kita bersama. Kalau kita fikir logik kan, ada berjuta-juta manusia dalam dunia ni, kenapa 1.5K yang ada pada hari ini? Masya Allah. Maksudnya 1.5K ini adalah orang yang terpilih untuk kita bersama-sama. Allah telah mewujudkan rasa, jentikkan rasa nak mengaji, maka teruskanlah niat itu, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan dan puan, saya mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Ustazah Asma'arun atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat. Okey Ustazah, boleh jaga diri Ustazah, banyakkan berehat, masya-Allah. Sanggup ya hadir pada hari ini, habiskan 1 jam setengah untuk kita, masya-Allah. Jadi Alhamdulillah Ustazah, terima kasih banyak-banyak untuk Ustazah dan juga tim. Amin, insya-Allah. Jadi Ustazah terima kasih. Okey, insya-Allah Ustazah. Okey, jadi Alhamdulillah selesai sudah kita punya perkongsian pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ulang semula, okey, untuk kita punya apa yang Ustazah Asma'arun ada cakap tadi. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan. Yang pertama bagi tuan-tuan dan puan yang ingin join kelas mengaji secara individu sempena Ramadan. Yang mana kita buka kelas ni memang sempena Ramadan, kelas mengaji secara one to one, secara individu berfokus. Memang Ustazah Asma'arun memang betul, yuran kita memang RM50 sahaja setiap bulan. Kita tak tipu ini memang kelas ni secara individu, yang mana kelas ni one to one lah, secara direct 2 hari. Okey, jadi siapa yang nak boleh terus tekan link ataupun PM nombor admin. Okey, insyaAllah kita ada, boleh tengok dekat skrin lah, kita ada pinkan nombor. Dan yang kedua, sebelum kita akhiri, bagi sesiapa sahaja yang ingin menaja, sebab apa, ada orang dia dah join kelas mengaji tapi nak support ataupun nak sponsor sahabat lain mengaji, yang mana sebab kita ada juga sahabat-sahabat yang tidak berkemampuan untuk join kelas mengaji. Jadi siapa yang ada rezeki lebih, okey, yang ada orang kata
yang ada Allah beri rezeki lebih lah ya kan bulan Ramadan ni, dan ada rasa nak sponsor sahabat lain untuk orang yang tidak mampu, boleh juga terus tekan link tajaan dekat bawah. Okey tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dan puan, sampai di sini sahaja kita punya perkongsian. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang daripada saya sendiri. Kami mohon maaf sekiranya ada kesalahan, terkasar bahasa, tegur bicara. Salam 11 Ramadan buat semua. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akhiri dan tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah walhamdulillah. Semua jaga diri, jaga kesihatan. Salam 11 Ramadan. #Ramadan, bulan penyucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.